Jangan menolak semua teori konspirasi. Kenapa? Banyak juga yang benar. Yang tolak semua. Kerana memang pun ada ilmu, dia panggil eskatologi tu memang ada. Eskatologi tu ilmu berkenaan dengan mengkaji konspirasi teori dan sebagainya. Jangan tolak semua. Orang tolak semua tanda jahil. Kenapa? Kita tidak ada ilmu tentang eskatologi ataupun ilmu dia panggil dengan konspirasi dan sebagainya. Kita jangan menolak, kita tak benar. Kita perlu pergi mengaji dulu ilmu tu, kita tak benar, tak benar. Lah ni orang mengingkari sebab dia tak ada ilmu tu. Kita alim, fiqh ke, usul ke, apa saja, tak kira kita alim bahawa tauhid ke, tasawuf ke. Kalau kita tak ada ilmu tentang mengkaji akhir zaman, kita jangan kutuk orang yang mengkaji akhir zaman dengan konspirasi yang mereka sebutkan. Kerana kita tak ada dalam bidang tu, kita jahil bidang tu. Kita alim hukum tapi kita jahil bab akhir zaman, realiti, waqi'. Realiti yang berlaku lah ni kita tak tahu. Tak sedang siapa mencatur dunia waktu ni. Tak sedang politik-politik yang sedang berlaku di dunia ini. Siapa yang sedang mengubah politik dunia, siapa yang sedang mengubah itu dan ini. Pagi kena ada zikir dan doa, petang pun kena ada zikir dan doa. Gabungkan zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Kenapa gabungkan zikir dan doa? Karena bila kita berzikir kepada Allah akan terbuka pintu doa. Setiap kali selepas kita ibadah, waktu itu paling terbaik untuk kita berdoa. Zikir itu menjadi asbab kita dilimpahkan rahmat, keberkatan, dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan asbab qabul. Asbab qabul. Sebab itulah selepas solat, selepas majlis zikir, selepas baca Quran, sangat kita dituntut untuk berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mustajab kata ulama. Mustajab. Okey, Allah SWT. Jadi gabungkan setiap hari amalan kita zikir dan doa. Zikir dan doa. Okey, zikir, doa, zikir, doa, zikir, doa. Okey. Ataupun nak zikir saya tak ada orang pun boleh. Allah akan beri juga hajat-hajat dia, bahkan lebih baik. Allah akan bagi yang lebih baik. Seperti kita sebut hadis sebelum ini. Tapi kalau kita boleh gabungkan zikir dan doa, zikir dan doa, itulah sunnah Nabi SAW. Duduk, minum duduk. Duduk, minum duduk. Senang, okey ya. Jadi zikir doa, zikir doa. Pada waktu pagi kamu kena ada zikir dan doa, kata Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Senangnya secara borong saya nak sebut, dicari Widul Latif karangan Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam internet pun berlambak. Cumanya pelbagai ada sikit perbezaan di antara buku ni dan sebagainya. Macam kita pandukan Khulasa Al-Madad yang ditulis oleh Habib Omar bin Hafiz. Kita ambil yang tu. Kalau kita di Kota Tarim, kita aman yang tu, kita pakai panduan kita yang tu, kita dapat pada guru kita yang macam tu. Jadi Widul Latif bacalah selepas subuh. Dalam tu ada zikir dan ada doa-doa diajak oleh Rasulullah SAW untuk dibaca waktu pagi. Asbahana wa asbahal mulku lillah alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa satrin fa atim ni'mataka alayya wa afiyataka wa satraka fi dunya al-akhirah. Ada macam-macam lagi doa. Allahumma inni asbahtu ushduka wa ushdu hamalat arshika malaikataka jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna sayyidina Muhammadan abduka wa rasuluk. Itu doa-doa lagi. Okey ya. Allahumma salli. Cara Widul Latif, baca Widul Latif selesai. Bahkan kata ulama di Hadramaut, orang yang mengamalkan Widul Latif di sudut Imam Haddad, itu telah mencukupi amalan dia untuk sepanjang hari itu cukup. Alhamdulillah madai. Dalam tu ada selawat, dalam tu ada zikir, dalam tu ada istighfar, dalam tu ada minta doa pada Allah, dalam tu ada panggil apa, ada zikir-zikir yang untuk menguatkan akidah, doa-doa untuk menguatkan akidah, untuk menyelamat daripada fitnah, selamat daripada syaitan, selamat daripada itu dan ini. Lengkap semuanya. Doa dan zikir lengkap dalam Widul Latif. Amalkan. Sebahagian orang mengamalkan makturat yang disusun oleh Syekh Al-Imam Hasan Al-Banna. Jadi silakan mana-mana pun, yang penting kita ada zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. So Widul Latif ni dia lebih banyak dan dia lebih melengkapi. Macam tu Tapi yang penting kita adalah zikir dan doa di waktu pagi. Baca Widul Latif sajalah. Senang. Tak kita nak abang doa ni waktu pagi, doa payah itu. Ambil tu dah ulama ada susun, buat saja. Bahkan ada sanad pula, ada susunan, ada disusun oleh ulama yang Allah telah kabulkan. Allah senang apa yang dia tulis. Sampai kan orang baca, Allah kabul tu. Allah senang. Dia tulis dengan ikhlas dan sebagainya, disusun. Dia berkhidmat kepada kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama mengambil daripada Al-Quran dan hadis, doa-doa diamalkan oleh Rasulullah, himpun dalam satu susunan. Kita baca saja. Itu jasa para ulama kita. Pada waktu pegang baca Widul Latif juga.
Cumanya tukarlah asbahtu dengan amsaitu. Allahumma inni amsaitu fika min ni'matin wa afiyatin. Okey ya. Dalam Widul Latif ada doa subhanallah adada ma khalaqa fis sama, subhanallah adada ma khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dhalik, subhanallah adada ma huwa khaliq, alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq, sampai habis. Tu la ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama, la ilaha illallah. Okey, Allah SWT. Doa ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sayyidatina Safiyah tengah berzikir dan di sebelah dia ada biji-biji 5,000 jumlah dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada isterinya, "Wahai Safiyah, kamu buat apa ni? Biji-biji ni di mana 5,000?" "Aku berzikir," kata dia. Maksudnya jumlah zikir dia 5,000. Lepas tu dia cukupkan bilangan biji-biji 5,000. Tasbihlah. Lepas itu tasbihlah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Engkau membaca subhanallah adama khalaqa fis sama, subhanallah adama khalaqa fil ard, subhanallah adada ma baina dzalik." Rasulullah, ini lebih banyak daripada yang kamu buat. Banyak lagi. Nah, kita baca ini seolah kita dah berzikir lebih daripada 5,000 kali. Dalam Widul Latif ada. Satu siapa baca Widul Latif tiap-tiap hari, pagi dan petang cukup. Tak buat amalan ni tak apa dah. Dalam tu ada selawat pada semua ada. Cumanya jangan dekat tu sajalah, usaha lebih. Makan pun nak tambah, zikir nak tambah lagi. Maksudnya. Okey. Dia tengok bola gol, dia nak tambah gol. Takkan zikir tak mau tambah. Dah bos biji lagi. Tengok bola kan. Gol tu dia nak suruh tambah lagi. Allah senang. Kalau dengar hiburan lagu, dia tak bos satu lagu bos lagu tak puas semua nak tambah. Tidur sejam lagi. Sejam lagi. Sejam-sejam jadi 5 jam. Masya-Allah. Tapi kalau zikir dia kata tak boleh banyak sangat, dia tak bahaya. Zikir bahaya. Tidak banyak tak bahaya. Tengok hiburan lebih bahaya. Tengok bola banyak tak bahaya. Okey. Makan banyak tak bahaya. Okey. Jadi sebaliknya pula. Jadi dia panggil kena mujahadah sikitlah. Okey, jadi Widul Latif baca, tapi kalau nak baca Widul Latif saya pagi dan petang, alhamdulillah cukup. Yakfi ya. Kalau boleh tambah pula dengan Ratibul Haddad. Semua orang ramai Ratibul Attas. Lagi banyak itu. Lagi bagus. Dan Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad dia ada satu lagi. Dia punya hizib dia untuk doa pelindung selepas Zuhur, dia panggil Hizibun Nasr. Saya tengok baca betul ya. Kita kena beli ni. Murah ni jual ni, RM13 plus sahal madad. Zaman ni kena ada buku-buku wirid, buku-buku zikir pagi dan petang. Tak amal wirid habis hanyut kita dengan fitnah akhir zaman. Tak amal wirid habis kita sihir yang tersebar di sana sini. Kita tengok Yahudi, Nasrani. Yahudi dah khususnya, Yahudi ni mereka sedang membina kuil Sulaiman. Ataupun dah siap dah tak salah di sana Baitul Maqdis. Kenapa? Mereka mengikut tunjuk syaitan dan mereka ingin kuasai dunia dengan sihir. Karena berpandukan zaman Nabi Sulaiman menguasai dunia, dia menguasai jin syaitan, menguasai alam ruh, alam ghaib dan juga alam yang nyata. Jadi Yahudi dia cuba depa nak jadi macam Nabi Sulaiman, nak kuasai zahir dan batin, alam zahir dan alam batin, alam ghaib dan juga alam nyata. Depa nak kawal dua-dua, tapi perlukan ilmu sihir yang sangat kuat. Al-Habib wa Al-Nadi mufakkir fil Islam, mengkaji tentang di akhir zaman, kata dia aku berani mengatakan, kata dia, dan aku tak mahu selindung benda ini. Kata dia, di sana Israel, Yahudi, mereka ada satu fakulti, universiti belajar sihir saja. Ada, kata dia. Memang mereka sedang mencipta ahli-ahli sihir yang ramai supaya dapat menguasai dunia sihir. Dan ketua ahli sihir adalah Dajjal. Nanti akan datang sihir yang sangat besar. Lalu ni sihir makin banyak. Kenapa kita akan menuju ke zaman Dajjal? Kerana akan muncul ahli sihir yang paling hebat dalam kalangan ilmu sihir, itu Ad-Dajjal. Dalam Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, dalam kitab dia berkenaan dengan kitab akhir zaman dia berkenaan dengan kiamat sudah dekat, ada hadis dalam tu, Dajjal bila main suatu tempat, dia akan sihir semua barang-barang kita, kekayaan kita, duit ringgit kita, barang emas kita, TI kita, apa yang bernilai di rumah kita, dia akan sihir, keluar ikut dia. Sehingga kita duduk di rumah apa pun tak ada. Hanya ada bangunan kosong rumah kita. Seperti mana P. Ramli buat dekat Ahmad Nispu. Marah dia kata jangan marah. Akhirnya dia kata hari ni Ahmad Nisfu nak buat sedekah, ambil semua dia. Ayanda marah? Tidak. Tidak. Ambil kata dia, ambil. Allah selamat. Okey ya. Lah kali minta nyawa. Okey, jadi keluar semua dengan bangunan saja. Itu sampai macam tu sihir Dajjal. Kan setakat dia boleh bagi nampak mak ayah kita hidup balik. Mak ayah kita tak hidup lah, duduk alam barzah, cuma dia bagi nak syaitan menyerupai. Bahkan setakat tu bukan setakat turun ke hujan, bahkan dia sihir semua apa yang kita ada.
Orang perempuan ni ada apa ni panggil apa? Gelang rantai ni. Emas ni sampai 30-40 ribu. Dajjal mai kampung kita ada sihir. Keluar. Tu Dajjal. Nak pergi ambil Kalau pergi ambil, pergi minta balik ke Dajjal, jadi kafir dan juga akan terikut dengan dia. Yang mampu hanya duduk di rumah baca surah Al-Kahfi, baca zikir pada Allah SWT dan kuatkan akidah bahawa semua ini tidak ada apa-apa, semua ini tidak bernilai. Yang penting iman aku lebih bernilai daripada aku pergi ambil balik barang emas aku. Semua pergi ikut Dajjal. Ada di sana riwayat. Okey ya. Sebab itu penting kita, bahkan kata guru kami, nanti Dajjal akan keluar, di belakang dia akan ada 70,000 ahli sihir yang paling hebat dalam dunia ni, ikut dia. Sekarang Yahudi tengah mencipta ahli sihir yang sangat hebat. Di fakulti tentang belajar ilmu sihir ni, di sanalah. Dan ini telah mereka letak dalam filem. Kita tengok ada Harry Potter. Harry Potter dia ada satu sekolah, satu universiti yang belajar sihir ya. Harry Potter tu cerita sihir. Dan Harry Potter, kata Al-Habib Wakal Al-Adni, dia adalah satu filem Peter. Dah Peter mana tu? Betul tak? Nama Peter? Peter yang mana? Bukan Peter Pan. Peter Pan ni tu nama apa? Yang duk sihir orang tu lah, budak-budak tu kan, Peter tu kan. Jadi Allah SWT dia panggil apa? Cerita apa? Harry Potter. Kata Al-Habib Wakal Al-Adni, ini adalah filem yang dibuat oleh bapak Yahudi lah, bapak mereka yang penyembah dan pengikut Dajjal dan syaitan, yang berkhidmat Dajjal dan syaitan. Mereka buat filem ini nak tunjuk pada dunia, nak pengaruhi anak-anak orang Islam supaya melihat sihir ini benda yang hebat. Sihir ini benda yang boleh membuat kebaikan, sihir ni boleh menolong orang, sihir ni boleh nak tunjuk kata sihir ni ilmu yang sangat penting, ilmu yang sangat bagus, ilmu yang kempen mereka untuk umat Islam, khususnya anak-anak muda Islam, kagum dengan sihir, suka pada sihir, teringin nak belajar ilmu sihir dan cuba untuk menguasai ilmu sihir. Itu sihir. Mereka tak tunjuk kata sihir ni dia menzalimi orang, sihir ni kufur, sihir ni dia panggil apa, meminta pada selain Allah, bergantung apa dia panggil, minta jin, pertolongan daripada jin, berdamping buruk. Dia tak keburukan tu tak apa dah. Yang nampak sihir lawan sihir jahat. Ada sihir baik, ada sihir jahat. Nak tunjuk kata sihir ni ada baik dah. Sihir ni boleh lawan sihir yang jahat. Sihir ni boleh kuasai orang. So, dia banyak juga filem-filem sihir. Dia suka gambar seorang perempuan, dia sihir perempuan tu, perempuan tu dengan dia. Supaya anak-anak muda orang Islam bila teringat seorang perempuan, buat sihir. Filem dah tunjuk. Banyak dalam rumah orang Islam pada hari ni pangai-pangai yang keluar daripada diri seorang isteri, seorang suami, seorang anak. Kebanyakan keluar muncul daripada diri mereka tu sebab banyak tengok filem. Allah SWT. Tengok pada isteri hari ni. Allah SWT. Dia keluar di mana saja dia pergi. Dia nak keluar di mana nak pergi, dia keluar. Filem mendidik dia macam tu. Bila suami dia marah, dia kata ini kebebasan. Filem dah didik. Filem ada. Akhirnya suami pun tiru filem. Filem kata apa? Suami tu pukul isteri dia. Filem tunjuk dah, cerai terus, cerai. Allah SWT. Yang anak-anak pun ikut filem, semua pakar rumah tangga ikut filem dan semua ikut filem. Membantukan filem kerana kita banyak tengok filem. Movie, filem dan sebagainya. Ini yang mendidik masyarakat lah ni. Na'udzubillah min dzalik. Orang Islam hari ni biar anak-anak dia tengok filem, tak kira filem apa, filem sihir, filem yang mengajakkan sihir, yang mengagungkan sihir, dia biar tak tegak. Anak dia masuk rumah tak bagi salam, tak tegak, tak ajak bersuruh bagi salam. Anak dia tak masuk rumah kaki kiri, tak cakap kata ini bukan sunnah, kanan sunnah, tak ada. Tak tegak, tak itu, tak ini. Bahkan dia biar anak mereka tenggelam dalam filem, khususnya filem-filem sihir. Harry Potter adalah filem yang sangat bahaya pada umat Islam. Itu dikaji oleh ulama. Allah SWT. Selagi dok keluar fatwa pula, tak ada apa, okey saja. Sebab orang lah niat baik, semua kita buruk. Buruk kata baik. Angkat bendera, tak boleh, bendera tak boleh ni. Hampir semua benda baik lah ni macam negatif. Oh, benda yang buruk jelas positif. Okey ya. Allah SWT. Jadi Allah SWT, bendera pun dia jadi bertengkar lah. Okay, bendera. Tapi kita rida dengan apa akhir zaman itulah takdir yang telah berlaku. Dan itulah sebutlah hadis Nabi kata apa, akhir zaman nanti kekayaan hanya berlega-lega dalam kalangan orang-orang yang kaya saja. Orang bawah tak dapat. Orang bawah terus susah, orang kaya terus kaya. Okay, ya? Zaman Khalifah Islam dulu orang nak terima zakat pun tak ada. Padahal kadang tempat dia tak ada minyak pun, tak kuat petrol pun. Ada teknologi petrol tu. Tak kuat biji timah apa semua. Tapi mana ada kan? Amanah. Taat kepada Allah, agama di depan. Akhirnya semua merata. Bawa senang. Zaman ni minyak ada, biji timah ada, emas ada. Orang kaya berlambak-lambak. Tapi orang susah pun lagi berlambak. Kenapa? Tidak amanah.
Kenapa? Agama dah di belakang, kekuasaan, kenikmatan dunia di depan. Na'udzubillah min dzalik. Okey ya. Hari ni jadi ceramah politik lah pula, minta maaf tak ngaji lagi kitab kita ni. Minta maaf. Itu hakikat sebenar. Cuma ingat, ni pesanan saya lah. Jangan kita melampau, jangan marah melampau, jangan menghukum melampau, jangan kita memaki melampau. Tak perlu maki, tak perlu apa. Siapa yang tegur dengan hikmah, dengan ilmu, dengan bijak. Dan siapa yang tak mahu tegur, duduk diam-diam, berzikir pada Allah SWT cukup. Berdoa minta Allah beri hidayah, Allah beri kebaikan pada umat Islam, pada pemimpin Islam sudah. Allah SWT. Dan tak perlu kita fikir macam mana aku nak hilangkan semua keadaan ni, tak boleh. Kenapa? Kita sedang dalam fitnah akhir zaman. Kita hanya orang duduk di bawah matahari, yang kita hanya perlu cari tempat teduh ya. Kita nak cabut semua ni sekaligus hilang, tak boleh. Fitnah. Kita dalam zaman macam ni. Tapi kita mampu untuk menyelamatkan diri kita dalam kita mencari tempat teduh. Maksudnya apa? Selamatkan diri kita, keluarga kita, orang terdekat saja. Adapun yang lain, kita berserah dan pandanglah ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ya. Dan jangan terlalu ekstrim untuk kita nak hilang sebab-sebab apa yang berlaku. Jangan. Sabar. Sehinggalah kita bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan Allah ridha. Kita dalam keadaan taat kepada Allah. Macam tu. Yang nak cakap. Yang pandai cakap. Yang bijak pandai cakap. Bagi kerajaan, bagi cadangan, bagi itu dan ini. Silakan. Okay, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan akhirat, cakap yang baik ya, ataupun diam. Tak ada apa diam, cukup diam. So kami yang lebih. Okey. Enggak senang. Tang mana dah kitab tak jumpa dah. Tak maaf lah. Okay, kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, kena ada zikir waktu pagi dan petang. Dan tidur, kena ada zikir waktu tidur, dan jaga hingga selain demikian itu daripada waktu-waktu dan kadang-kadang yang bertukar ganti. Saya nak sebut awal tadi, sebenarnya saya nak kaitkan dengan sihir. So dia jaga-jaga dengan ilmu-ilmu sihir yang sedang tersebar pada waktu ini, khususnya mereka yang menguasai dunia dengan sihir. Dan ini kenyataan, tak perlu kata konspirasi apa semua. Kadang bengong juga tu orang yang kata konspirasi semua tu. Tak malah sebut. Jangan menolak semua teori konspirasi. Kenapa? Banyak juga yang benar. Yang tolak semua. Kerana memang pun ada ilmu, dia panggil eskatologi tu memang ada. Eskatologi tu ilmu berkaitan dengan mengkaji konspirasi teori dan sebagainya. Tetapi kita perlulah kita pegang pada semua. Kenapa? Ada yang tak benar pun ada. Ada yang terlampau zon banyak sangat pun ada. Terlampau sangka terlampau banyak. Tapi ada yang faktanya. Ada yang ada buktinya dan sebagainya. Okey ya? Jangan tolak semua. Orang tolak semua tanda jahil. Kenapa? Kita tidak ada ilmu tentang eskatologi ataupun ilmu dia panggil dengan konspirasi dan sebagainya. Kita jangan menolak kata tak benar. Kita perlu pergi mengaji ilmu tu, kita tahu benar tak benar. Lah ni orang mengingkari sebab dia tak ada ilmu tu. Kita alim, fiqh ke, usul ke, apa saja, tak kira kita alim bahawa tauhid ke, tasawuf ke. Kalau kita tak ada ilmu tentang mengkaji akhir zaman, kita jangan kutuk orang yang mengkaji akhir zaman dengan konspirasi yang mereka sebutkan. Kerana kita tak ada dalam bidang tu, kita jahil bidang tu. Kita alim hukum tapi kita jahil akhir zaman, realiti, waqi'. Realiti yang berlaku lah ni kita tak tahu. Tak sedang siapa yang mencatur dunia waktu ni. Tak sedang politik-politik yang sedang berlaku di dunia ini. Siapa yang sedang mengubah politik dunia. Siapa yang sedang mengubah itu dan ini. Tak faham itu. Sebab dia mengkaji hukum. Sebab itu kita kena membaca agama. Membaca hadis akhir zaman. Supaya kita tahu realiti yang berlaku. Hukum-hukum tapi realiti. Bagaimana pendirian kita bila menghadapi fitnah yang ada. Dia panggil sunnatul mawaqif. Itu disebut dalam kitab fiqh tahawulat. Kena mengaji sunnatul mawaqif. Sunnah ada dua. Yang sunnatul dalalah, yang sunnatul mawaqif. Sunnah dalalah ni berkaitan dengan dalil-dalil. Sunnah mawaqif, bagaimana kita nak menghadapi pendirian kita, nak menghadapi suatu fitnah yang berlaku di depan mata kita. Sebab itu Al-Habib Wakal Al-Adani pernah mengatakan dulu, dia kata apa? Siapa yang pandai fiqh, pandai usul, pandai tasawuf, pandai ilmu tauhid, tapi dia tak tahu membaca realiti akhir zaman, tak tahu fitnah-fitnah tersebut oleh Rasulullah di akhir zaman, orang ni hanyut. Ahli tasawuf hanyut, ahli tauhid hanyut, ahli fiqh hanyut. Hanyut bukan sebab tak pandai agama, sebab tak pandai membaca realiti dan bagaimana untuk berpegang dengan agama, berpendirian dalam agama ketika, dan juga memperbaharui dakwah dalam agama ketika mana zaman berubah. Tak tahu realiti macam mana. Tidak ada tajdid dakwah, tidak ada pembaharuan dakwah dalam pendirian, itu bahaya. Ahli tasawuf hanyut, ahli fiqhnya hanyut, ahli tauhidnya hanyut. Hanyut bukan sebab akidah mereka rosak.
Sebab dia ahli orang akidah. Akidah pandai lah. Hanyut sebab hanyut dengan fitnah akhir zaman. Dia akan kata sesuatu yang tak patut. Dia tak tahu siapa mencatur. Dia tak tahu dia telah terhanyut dalam fitnah. Tak tahu, tak perasan. Akidah tak akidah. Tak tahu, tak tahu amal. Tapi dia hanyut dalam fitnah akhir zaman. Tak tahu letak diri macam mana, tak tahu. Saya nak hadapi. Nabi dah sebut semuanya tapi tak kaji. Ilmu tu tak ada. Sebab tu 4 ilmu ni penting. Ilmu fiqh, itu berkaitan dengan Islam, rukun Islam. Ilmu tauhid berkaitan dengan rukun iman. Ilmu tasawuf berkaitan dengan ihsan. Yang keempat, alamatus sa'ah. 4 ni Nabi sebut dalam hadis Jibril dan disebut Amruddin. 4 ni urusan agama. Jibril mengajak 4 ni. Alamatus sa'ah. Sehingga kan Nabi kata apa? Atakum fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Sungguhnya itulah Jibril yang datang kepada kamu kemarin hari itu, kata Nabi kata Sayyidina Umar, dia datang untuk mengajarkan urusan ataupun tentang agama kamu. Ajak tentang agama. Apa dia tentang agama? 4 benda agama. Agama ni 4 benda. Rukun Islam, rukun iman, fiqh, tauhid, tasawuf, rukun ihsan. Yang keempat, alamatus sa'ah. Belajar tentang alamat sa'ah termasuk agama. Termasuk rukun agama. Masuk benda yang wajib, fardu yang kita kena ngaji waktu ni. Kita tak tahu realiti akhir zaman macam mana. Maksudnya akhirnya mengeluarkan hukum Allah sana. Maksudnya apa macam ni? Dia melihat realiti, dia melihat zaman, dia melihat apa yang berlaku ni, dia ambil agama keluarkan hukum. Yang lebih terbaik, yang lebih selamat di zaman ni, membaca realiti zaman dengan agama, barulah mengeluarkan hukum. Bukan membaca apa yang ada lah ni dengan apa yang ada, itu keluarkan hukum saja. Tapi membaca realiti yang ada lah ni dengan agama, dengan nas, dengan dalil, dengan apa yang telah disebut oleh Nabi SAW. Kita tahu, oh macam tu rupanya zaman kita Nabi sebut ni. Wallahualam. Itu panjang ni nak bicara kan berkenaan. Ada Ustaz Said tak salah di KL sana. Dia Mahan Al-Abdi ada baru ni dia ada buat daurah fiqh tahulat, ikut saja. Alhamdulillah saya mengaji fiqh tahulat ini di Kota Tarim. Dah khatam kitab-kitab fiqh tahulat, alhamdulillah. Allah